Korang tahu tak apa itu hidrolisis dan bagaimana hidrolisis ni akan membuatkan racun korang kurang efektif? Kalau korang tak tahu, stay dalam video ini, tengok sampai habis. Sebelum tu, kepada sesiapa yang like, yang subscribe dan yang share video ni kepada kawan-kawan dia yang lain, Ihin doakan supaya rezeki korang berlimpah ruah dan tak putus-putus. Amin. Jom, let's proceed to the content. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang sekali lagi ke channel Ihin Agro. Jadi dalam video kali ini Ihin nak kongsikan kepada korang tentang apa itu hidrolisis dan bagaimana hidrolisis ni menyebabkan racun korang kurang efektif. Sebelum tu, kita kena tahu dulu apa itu hidrolisis dalam konteks penggunaan racun kimia. Racun kimia yang terhidrolisis akan menyebabkan ikatan kimia dekat racun tu menjadi pecah dan menjadi sesuatu ikatan kimia yang lebih kecil yang akan menyebabkan racun kita tu menjadi kurang toksik kepada serangga dan juga kepada kulat yang kita nak sembuh. Tapi dalam satu kes yang lain, ada juga proses hidrolisis ini yang membuatkan racun kita menjadi lebih toksik dan kadang-kadang akan merosakkan pula pokok kita. Dia bergantung kepada racun apa yang kita pakai dan bagaimana proses hidrolisis tu memecahkan ikatan-ikatan kimia yang kita pakai. Jadi bagaimana racun kita tu boleh terhidrolisis? Racun kita boleh terhidrolisis disebabkan racun kita tu berada di dalam satu larutan yang terlebih alkali ataupun terlebih asidik. Senang kata, bila racun kita berada dalam satu pH yang dia tidak stabil. Setiap racun yang ada dekat pasaran sekarang ni, sebenarnya dia ada satu pH yang dia stabil. Ada racun yang pH stabil pada pH 5, ada racun yang dia stabil pada pH 7, ada racun yang dia stabil pada pH 4, 3 dan seterusnya. Tetapi kebanyakan racun yang ada dekat pasaran sekarang ni, dia stabil pada pH 5 dan 6. Kalau korang tak percaya, korang boleh cek dan sukat sendiri racun-racun korang yang ada dekat kebun tu. Tapi perlu diingat, bukan semua racun stabil pada pH 5 dan 6. Ada juga racun yang stabil pada pH yang alkali. Sebagai contoh, racun yang popular iaitu racun plenum. Kalau korang suka racun plenum tu, korang akan dapat tahu yang racun tu stabil pada pH yang sedikit alkali. Jadi bila dia dah tak toksik kepada serangga, kita sembuh macam mana pun, macam kita tak sembuh racun pun sebenarnya. Macam kita sembuh suatu benda yang lain daripada bahan aktif yang kita nak bagi dekat serangga tersebut. Sebagai contoh, kalau organofosfat, dia akan menjadikan fosfat oksigen yang akan membuatkan memang tidak toksik kepada serangga kita tu. Itu sebagai contoh je lah kan. Jadi apakah faktor-faktor ataupun punca-punca yang menyebabkan racun kita tu boleh terhidrolisis? Dia disebabkan dua faktor, iaitu satu, disebabkan sumber air kita yang tidak baik, dan juga yang keduanya adalah disebabkan koktail racun yang kita buat untuk penyemburan racun di kebun kita. Kita ambil kepada poin yang nombor satu, iaitu disebabkan sumber air yang tidak baik. Selalunya masalah ni akan dihadapi oleh orang-orang yang pakai air boring lah. Sebab apa? Sebabnya ada air boring yang selalu berubah-ubah pH dia. Ada yang bila airnya tinggi, pH-nya okey. Ada yang bila rendah, pH dia berubah pula. Jadi pH dia tu sentiasa berubah-ubah. Tetapi tak dinafikan ada juga air boring yang sentiasa okey saja, maintain je pH dia. Kepada orang yang pakai air kerajaan, jangan sangka korang tak ada masalah ni. Kadang-kadang air kerajaan pun akan ada satu time juga, tapi jarang-jarang berlaku. Tapi kalau kita tak cek langsung, dia akan ada sampai juga satu time yang tiba-tiba pH dia berubah secara tiba-tiba. Kita pun tak tahu bila. Tapi kalau korang sentiasa cek air korang sebelum korang sembuh kepada pokok korang, InsyaAllah korang akan selamat. Racun-racun korang takkan terhidrolisis. Begitu juga kepada orang yang pakai air sungai lah. Senang kata, korang pakai air, sumber air apa pun, korang kena cek dulu racun korang sebelum korang sembuh dekat pokok korang. Barulah korang akan selamat. Racun korang akan okey, dan bila korang racun apa pun, InsyaAllah berkesan. Dan poin yang nombor dua, inilah poin yang selalu merosakkan kita punya racun. Selain daripada sumber air. Sumber air tu selalunya kadang-kadang jarang lah nak berlaku. Tapi kalau kita buat koktail racun ni, korang campur racun dan folia dan sebagainya, dia akan membuatkan racun korang senang terhidrolisis. Sebagai contoh, kalau korang campurkan racun A yang berada stabil pada pH 5, tetapi korang campurkan dengan racun B yang pH dia stabil pada pH 7 ataupun pH 8 contohnya, dia akan menjadikan larutan tu dah tak
5 dah tak 7. Jadi dua-dua racun korang akan terhidrolisis dan tak stable. Itu baru kita campur racun. Tapi selalunya akan berlaku bila korang campurkan dengan folia. Sebab folia yang ada dekat pasaran sekarang ni banyak yang berada dalam unsur periodic table grup 1 dan grup 2. Sebagai contoh, potasium, kalsium, magnesium, semuanya berada dalam grup 1 dan grup 2. Dan grup 1, grup 2 ni apa dia? Dalam periodic table, grup 1 dan grup 2 ni adalah grup bahan-bahan yang berakali. Kalau korang campurkan folia yang berakali ni dengan racun yang stable pada pH 5 ataupun pH 3 macam tu, dia akan menyebabkan racun korang akan rosak. Tapi tak dinafikan, banyak juga produk sekarang yang dah stablekan produk-produk dia tu. Contoh macam kalsium boron, Catmac, dia orang dah buat racun dia orang stable dalam pH 6 macam tu untuk kita senang mencampurkan racun dengan folia yang dia orang hasilkan. Jadi apa-apa pun korang check dulu produk yang korang pakai, folia yang korang pakai tu sama ada dia berada dalam pH yang akali ataupun tidak. Nak selamat, korang sembuh single je, InsyaAllah selamat korang punya penyemburan. Tapi kita sebagai petani agak penat lah kalau kita tak mencampurkan racun dan folia untuk kita sembuh dekat kebun. Jadi dia akan jadi banyak kali kita nak kena buat penyemburan. Dia akan memakan tenaga kita dan juga masa kita lah. Campur racun, campur apa-apa pun tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah apabila kita tak mengikut aturan pencampuran racun tu. Jadi bagaimana kita nak campur racun tapi kita tak nak racun kita terhidrolisis? Okey, senang je. Korang kena campurkan racun ataupun folia yang berada dalam pH yang sama dengan racun yang korang nak sembuh tu. Contoh, racun tu berada dalam pH 5 ataupun pH 6. Contoh, pH 5 ataupun pH 6. Korang campurkan juga racun-racun yang berada dalam pH yang sama. Jangan korang campur dengan racun yang tak berada dalam pH yang sama. Korang campurkan racun dengan pH yang sama dengan racun yang korang nak sembuh tu. Dia akan menyebabkan racun korang tidak terhidrolisis. Dan sebelum korang nak sembuh tu, korang cek dulu larutan korang tu adakah dia berada dalam pH yang racun tu stable. Kalau dia tak berada dalam range yang cantik, korang kena bufferkan dia dengan pakai acidic substances ataupun alkali substances. Tengok kepada apa yang dia lari. Kalau dia lari ke alkali, korang pakai cecair acidic. Kalau dia lari ke acidic, korang pakai cecair alkali. Sampailah kita dapat balik pH yang kita nak pakai tu. Jadi itulah sedikit sebanyak info tentang hidrolisis racun yang kita sendiri kadang-kadang tak sedar. Lepas tu kita buat pelik, kenapa kita sembuh racun tapi tak berfungsi. Kita beli racun mahal-mahal tapi racun kita tu dah terhidrolisis dah. Kan rugi. Jadi itu sahaja video Ihin untuk kali ini. Jangan lupa share kepada kawan-kawan yang lain supaya ada orang pun tahu pasal hidrolisis racun ni. Salam jumpa dalam video yang akan datang. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.